Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat untuk kembali menyambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Kita masih lagi pada bab yang ke-8 berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-60, yakni pakaian hullah. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqih. Qala Sufyan uraha hibarah. Diriwayatkan daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kain atau pakaian hullah berwarna merah, dan aku lihat seolah-olah putih bercahaya dua betis baginda. Berkata Sufyan, yakni yang merupakan periwayat bagi hadis ini, kata Sufyan, kami berpandangan kain yang dimaksudkan itu ialah hibarah. Nah, jadinya dalam hadis ini nak cakap kepada kita, nak bagi tahu dekat kita bahawa Nabi SAW mengenakan memakai kain ataupun pakaian hullah berwarna merah dan kata Abu Juhaifah, aku melihat seolah-olah putih bercahaya dua betis baginda, yakni pakaian ini hanya setakat pertengahan betis saja, sebab itu boleh nampaklah betis baginda Nabi SAW. Jadinya hadis di atas ni nak ceritakan bahawa Nabi SAW memakai pakaian hullah berwarna merah, dan labuhnya pun sehingga setakat buku lali sahaja. Jadinya menurut ulama, al-hullah ini ialah nama bagi pakaian yang terdiri daripada dua kain, iaitu ridak dan juga izar. Ridak macam saya dah sebutkan semalam, ridak ni adalah selempang ataupun selendang yang menutup bahagian atas badan. Itu ridak macam saya pakai sekarang ini adalah ridak. Dan ridak ini dia menutup daripada bahu sehingga ke pusat, dan dipakaikannya seolah-olah digayakannya seperti mana gaya orang buat orang pakaian ihram. Pakaian ihram diselempangkan daripada bahu daripada bahu kiri ke bawah ketiak kanan, dan dibalutlah menutup daripada bahu sehingga ke pusat. Itu dipanggil ridak. Dan yang keduanya adalah izar. Jadinya pakaian al-khullah ini dia ada dua pakaian. Satu pakaian untuk bahagian atas dipanggil ridak, dan satu lagi pakaian di bahagian bawah dipanggil izar. Izar ni pula ialah kain yang dipakai untuk menutup badan dari pusat sehingga ke bawah, ataupun dalam bahasa lainnya adalah kain sarung, kain pelikat dan sebagainya, itu dipanggil izar. Tidak dinamakan al-khullah melainkan merangkumi dua kain tersebut bersama-sama. Itulah al-khullah ni dia dua. Satu dia ada ridak dan izar. Dua-dua ni kena gabung sekali lah, barulah dipanggil dengan pakaian bernama al-hullah. Jadinya menurut
berkata Imam An-Nawawi, hadis di atas ni menjadikan dalil keharusan memakai pakaian berwarna merah. Namun menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, warna merah yang dimaksudkan dalam hadis itu bukanlah merah jati ataupun merah yang betul-betul merah tu, bukan. Tetapi merah yang bercampur warna lain, kerana pakaian berwarna merah jati dilarang oleh baginda Nabi SAW. Jadinya nanti kita akan tengoklah, nanti pada hujung bab nanti dia akan ceritakanlah fiqh ataupun fiqh berkenaan dengan warna yang dibenarkan ataupun warna yang Nabi SAW suka pakai dan Nabi SAW larang pakai. Nanti dia akan terangkanlah di bahagian akhir bab 8. Nanti dia akan saya ceritakanlah sedikit. Jadinya Nabi SAW melarang memakai pakaian berwarna merah yang pekat tu, merah betul tu. Tapi boleh pakai, harus dipakai, sunnah dipakai adalah warna merah yang merah hati lah orang panggil, merah hati, ataupun merun, merun, warna merah, dia merah hati, warna merun. Itu sunnah Nabi SAW, pakaian yang Nabi pakai. Kemudiannya antara pengajaran lainnya adalah kenyataan Abu Juhaifah. Dalam hadis ni ada disebut, dan aku lihat seolah-olah putih bercahaya dua betis baginda. Ini menunjukkan bahawa pakaian Nabi SAW itu tidaklah labuh sehingga ke buku lali, akan tetapi sehingga setengah betis sahaja. Itu. Jadinya berdasarkanlah hadis ini, para ulama menegaskan disunatkan bagi orang lelaki pakaiannya labuh sekadar tengah betis sahaja. Itu sunnah Nabi SAW, pakai pakaian yang sehingga pertengahan betis, tengah betis. Itu sunnah Nabi SAW. Okay, seterusnya hadis yang dan satu lagi, hadis di atas ni juga dia menunjukkan bahawa betis bukanlah aurat bagi lelaki, kerana Nabi SAW mendedahkannya. Nabi pun dedahkanlah betis bagi Nabi SAW, jadi bukanlah dikira sebagai aurat betis lelaki, bukan. Seterusnya hadis yang ke-61, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna jummatahu latadribu qariban min manqibayhi. Diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku tidak pernah melihat seorang pun daripada manusia yang lebih kacak dengan pakaian hullah berwarna merah daripada Rasulullah SAW. Sesungguhnya rambut jummah baginda hampir mencecah dua bahunya. Ini pengiktirafan Al-Bara' bin Azib. Dia cakap dia mengiktiraf Nabi SAW itu sebagai dia tidak pernah lihat orang yang pakai baju berwarna merah yang lebih kacak, lebih handsome berbanding Nabi SAW. Itu memang Nabi SAW ini yang paling, kita kena yakin bahawa Nabi SAW itu yang paling kacak, yang paling handsome antara segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu yang paling indah, sebab Nabi itu merupakan kekasih Allah. Jadinya memang Nabi SAW itu yang paling indah. Jadinya hadis di atas ni nak ceritakan bahawa Nabi SAW memakai pakaian hullah berwarna merah. Maksud pakaian hullah tadi kita dah sebutkanlah, hullah ni ada dua gandingan, yakni gandingan rida dan juga izar. Dan pengajaran hadis ini juga dikata menunjukkan keharusan memakai pakaian berwarna merah. Dan macam saya sebutkan tadi lah, bukan merah jati ataupun merah yang pekat tu, memang bukan merah yang betul-betul merah tu, tetapi merah yang bercampur warna lain, ataupun senang ceritanya warna merun, merah hati. Itu yang menjadi pakaian yang Nabi sering pakai, yang Nabi warna sunnah Nabi SAW. Seterusnya hadis yang ke-62, insyaAllah hadis yang terakhir pada tengah hari ini, hadis yang ke-62. An Abi Rimsah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Diriwayatkan daripada Abi Rimsah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika baginda memakai dua kain burdah berwarna hijau. Tadi warna merah.
Tadi pakaian hullah berwarna merah. Yang ini Nabi SAW memakai pakai kain burdah berwarna hijau. Kain burdah ialah kain selimut atau baju selimut, yakni baju kelubung menyerupai aba'ah hari ini. Biasanya bercorak panjang, yakni berjalur-jalur atau bergaris. Kain kitri, kain hibarah dan kain hullah yang disebut sebelum ini semuanya adalah daripada jenis kain burdah. Samalah kain burdah. Jika sebelum ini diceritakan Nabi SAW memakai kain burdah berwarna merah, maka kali ini hadis ni nak ceritakan kepada kita Nabi SAW memakai kain burdah berwarna hijau pula. Dan maksudnya hijau di sini bukanlah hijau penuh akan, tetapi hijau berjalur kerana sifat kain burdah bukanlah berwarna penuh akan, tetapi bercorak jalur-jalur. Itu kain burdah Nabi SAW berwarna hijau. Jadinya itulah antara warna yang Nabi sering pakai, warna putih, warna hijau, warna merah hati dan sebagainya. Itu antara warna-warna yang warna-warna yang Nabi SAW sering pakai. Sunnah Nabi SAW, Nabi sering pakai warna putih, warna hijau, warna merah hati. Itu. Jadinya hadis ini menunjukkan bahawa keharusan memakai pakaian berwarna hijau. Pakaian berwarna hijau ini ialah pakaian ahli syurga. Pakaian berwarna hijau ini merupakan pakaian ahli syurga. Boleh lihatlah dalam surah Al-Insan ayat yang ke-21. Allah kata yang bermaksud mereka di dalam syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat daripada sutera halus dan sutera tebal yang bertekad, serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan daripada perak, dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman yang bersih suci. Jadinya pakaian berwarna hijau ini merupakan pakaian ahli syurga. Ahli syurga memakai pakaian warna hijau. Memang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Insan ayat 21. Boleh tengoklah nanti. Dan kemudian ini surah lainnya, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-31. Itu juga Allah kata juga, yang bermaksud mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau daripada sutera yang nipis dan sutera tebal yang bersulam. Ini Allah kata dalam syurga nanti orang-orang yang masuk dalam syurga itu akan dipakaikan dengan pakaian berwarna hijau daripada sutera-sutera yang nipis dan sutera-sutera yang tebal. Itu sutera berwarna hijau akan dipakaikan kepada ahli syurga nanti. Itu jadi begitulah. Juga hijau ialah warna yang paling baik untuk mata dan paling cantik untuk pandangan mata manusia. Sedangkan Allah sendiri telah memakaikan ahli syurga itu dengan pakaian berwarna hijau. Sudah semestinya hidup di atas muka dunia ini, warna hijau itu pun menjadi salah satu warna pilihan, warna yang cantik, warna yang cantik pada pandangan manusia. Itu dan menjadi pilihan kebanyakan manusia. Itu warna hijau. Dan banyak lagi lah hadis-hadis bab berkenaan dengan pakaian Nabi SAW ini. Ada lagi dalam beberapa hadis yang akan kita kongsikanlah nanti insya-Allah. Dan untuk pada tengah hari ini 3 hadis sajalah, hadis 60 sehingga 62. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita akan bertemu pada hari esok kalau tiada apa-apa halangan lah insyaAllah. Mungkin kita boleh recap balik. Nabi SAW hadis 60 tadi menceritakan Nabi SAW memakai pakaian khullah berwarna merah. Dan hadis yang 61 pun sama juga. Al-Bara' bin Azib mengatakan Nabi SAW memakai pakaian berwarna merah, berwarna merah juga. Atau hadis yang ke-62 ni Nabi SAW memakai kain burdah berwarna hijau yang ada banyak jalur lah, yang berjalur. Itu sebab burdah ini sifatnya tu mesti berjalur. Kain hijau yang berjalur, bukannya kain hijau penuh. Itu antara yang kita boleh simpulkan lah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktu live yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.